Kita ingin berbicara lebih lanjut lagi tentang mempertingkat lagi literasi kesihatan rakyat di luar bandar khususnya. Bersama-sama tetamu kita pada waktu ini Profesor Madya Teknologis Dr. Syamsul Ari Arifin, Profesor Madya Jabatan Komputeran, Fakulti Seni Komputeran dan Industri Kreatif UPSI. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Terima kasih Selamat Pagi Malaysia kerana menjemput saya buat kali kedua ke ruangan bicara ini dan salam maulidi Rasul kepada semua rakyat Malaysia. Sama-sama kembali kepada Doktor. Terima kasih juga. Mungkin kita nak bercerita tentang literasi kesihatan. Secara asalnya adalah pemahaman tentang isu-isu kesihatan khususnya di kawasan luar bandar. Namun begitu, di awalan ataupun mukadimah perbincangan kita ni, apakah yang dimaksudkan tentang literasi kesihatan khususnya dalam kalangan masyarakat di luar bandar? Okey, literasi kesihatan ni jika kita lihat daripada kajian yang dibuat oleh Nielsen Bollman pada tahun 2004, literasi kesihatan ialah kemampuan individu mendapatkan, memproses dan memahami maklumat kesihatan dan servis di dalam membuat keputusan penting berkaitan kesihatan. So maksudnya kita dapat maklumat dan kita mesti tahu apa tindakan yang kita perlu laksanakan mengikut maklumat yang telah diterima. Okey, cuma sekarang ni kecabarannya adalah apabila maklumat tu tak sampai. Jadi setakat ini sejauh mana sebenarnya tahap kesedaran akan bahaya COVID-19 dalam kalangan masyarakat di luar bandar dan juga pedalaman? Okey, kalau tu kita lihat daripada segi daerah, ya, kalau kita lihat di Semenanjung tidak ada masalah yang besar, tapi kalau kita lihat daerah seperti di Sabah, kita nampak bahawa terdapat jurang yang perbezaan yang besar kerana kemiskinan di sana adalah sangat tinggi, ya, dan Sabah boleh dikatakan sebagai satu negeri yang paling miskin di Malaysia. Mengikut baru-baru ni Datuk Seri Mustafa Mohamed, Menteri Jabatan Perdana Menteri, telah mengadakan satu persidangan berkenaan dengan masyarakat miskin di Malaysia. Dia telah memberitahu bahawa Sabah, Kelantan, Sarawak merupakan antara negeri-negeri yang miskin di Malaysia dan di mana mereka sekarang sedang dalam keadaan cuba menaiktarafkan ekonomi di Sabah dengan cuba menyelesaikan masalah Petronas, sebab mereka ada Petronas, mereka ada minyak, tapi mereka kena agihkan kekayaan tersebut di Sabah dan dapat membangunkan negeri Sabah. Tapi malangnya masyarakat di Sabah, kalau kita lihatlah dalam berita baru-baru ni kan, contohnya masyarakat bajau laut, mereka mengejar makanan ni sampai ke tahap itu sekali kerana mereka tidak mempunyai saluran untuk mendapatkan dana, bantuan dan sebagainya, apatah lagi sumber teknologi. Macam mana maklumat nak sampai kepada mereka? Sedangkan dia punya sumber keuangan yang mereka ada tu pun kurang dan ada juga di kalangan mereka tidak mempunyai ID. So itu adalah salah satu cabaran lagi bagi masyarakat-masyarakat di kawasan-kawasan daif yang perlu diambil kira. Okey. Saya percaya dalam isu itu mungkin kita boleh tinggalkan dahulu tentang isu-isu kedaifan ekonomi, tetapi kita lebih mementingkan tentang isu-isu akses kepada kesihatan awam, akses kepada kemudahan hospital dan juga kemudahan perubatan. Dalam hal ini mungkin kita lihat walau di mana pun jua situasi itu, mungkin di Semenanjung dan juga di Sabah dan Sarawak, kita masih lagi ada kawasan-kawasan di luar bandar yang akses kesihatannya itu masih lagi remote ataupun masih lagi jauh. Di dalam hal ini, bagaimana akses yang kejauhan itu boleh dikatakan sebagai literasi kesihatan yang masih lagi sedikit dalam kalangan masyarakat? Apa yang saya boleh menyatakan pandangan saya ialah bila kita tinggal di remotely, kalau kita tahulah daripada segi remote ni, asas kesihatan perlu dicapai melalui teknologi, iaitu teknologi infrastruktur seperti internet. Tapi malangnya infrastruktur internet di Malaysia tidak meliputi ke semua kawasan, iaitu sebanyak 87 kawasan saja. Dan kebanyakan kawasan di Sabah terlalu luas, negeri itu terlalu luas, jadi menyebabkan akses internet di kebanyakan kawasan tak dapat. Jadi bila kita tak mencapai internet, seperti baru-baru ni kes Viviona kan, yang panjat pokok, yang ambil signal nak buat kerja semua tu kan di dalam berkemah sebab nak dapatkan signal akses internet, nak dapatkan maklumat tu sendiri sukar. Jadi maka bila kandungan yang berkenaan dengan kesihatan ni nak diakses tak dapat, jadi macam mana mereka nak mendapat literasi? Saya percaya mereka tidak mempunyai literasi kesihatan yang baik, terutamanya di luar bandar. Ini juga boleh disaksikan dengan peningkatan kes COVID-19 di Sabah, di mana 71% daripada kes COVID itu datangnya daripada negeri Sabah, negeri Bawah Bayu.
ya. Jadi ini berkolerasi juga dengan taraf social ekonomi, dengan taraf infrastruktur internet yang tak boleh menyampaikan maklumat dengan berkesan. Jadi kita perlu ada langkah dan strategi tertentulah. Okey, apakah mungkin langkah dan juga strategi yang tepat untuk kita mendekati golongan mereka yang berada di pedalaman ni khususnya lah, sebab kita tahu bahawasanya kita cabarannya adalah keadaan muka bumi dan juga keadaan geografinya agak mencabar untuk diakses, ya. Jadi bagaimana caranya? Jadi terdapat beberapa strategi yang boleh kita cadangkan. Salah satunya ialah telemedicine. Mail tahu apa itu telemedicine? Okey, mungkin doktor boleh jelaskan. Telemedicine maksudnya kita memberi perundingan atau consultation menerusi caranya menggunakan telefon dan juga menggunakan video. Kita gunakan laptop, ya. Jadi servis telemedicine ini telah dipraktiskan di negara seperti Australia, di mana negara Australia itu merupakan sebuah negara yang besar. Ada gurun-gurun yang besar, jadi negara ada pekan-pekan kecil yang remote, jadi mereka menggunakan teknologi dan infrastruktur telemedicine ini untuk membuat consultation. Salah satu daripada benefits ataupun kebaikan telemedicine ini ialah dapat mengurangkan kos rawatan. Jadi kita tak perlulah pergi ke hospital, dah jauh kan, tak tahu apa akses penyakit tersebut. Tapi dengan adanya perundingan dengan doktor dan pakar-pakar kesihatan yang ditubuhkan khas ni, jadi maka kita boleh memberi diagnosis dan preskriptif, iaitu ubatan, dan pos saja pada pesakit tersebut. Tak perlulah dia nak datang beratus-ratus kilometer ke luar kan, seperti di kes-kes di remote area, ya. Yang kita tahu Sabah kadar kemiskinan dia melebihi 50% bandingkan dengan Malaysia, orang asli je. Kita lihat daripada segi peribumi lah, sebab peribumi orang asli 40% kemiskinan, bandingkan dengan Sabah lebih tinggi lagi dia punya kemiskinan di Sabah. Jadi menunjukkan ianya kita kena naikkan taraf akses ni untuk capaikan telemedicine ni. Malangnya telemedicine ni setakat ini kajian telah dilaksanakan di University International Medical University dan juga di hospital-hospital swasta saja. Jadi tak ada peruntukan ke arah telemedicine ataupun kaedah-kaedah alternatif tersebut yang sepatutnya dalam belanjawan 2021 ni patut ditekankan, seperti yang Dr. Hishamuddin cakap baru-baru ni, bahawa dia perlukan dana yang banyak untuk membangunkan kesihatan, infrastruktur dan juga memberi bantuan kepada masyarakat. Saya percaya dalam hal itu Doktor, Kementerian Kesihatan Malaysia, Kementerian Komunikasi dan Multimedia, malah Kerajaan Malaysia dan juga Kementerian Keuangan sedaya upaya untuk memberikan satu penghidupan yang lebih baik bukan saja masyarakat di Sabah dan Sarawak tetapi juga masyarakat di Semenanjung Malaysia, dan dalam hal ini kerajaan bersikap adil dalam memberikan bantuan dan juga peruntukan yang sewajarnya. Cuma yang lebih pentingnya adalah literasi kesihatan ini. Kita bercerita tentang kesedaran kendiri kepada setiap rakyat dan masyarakat. Kita ketepikan tentang isu peruntukan kerajaan, tetapi kesedaran kendiri itu kerana tidak guna kalau infrastrukturnya itu kelas pertama tetapi mentalnya masih kelas ketiga. Jadi kita perlu untuk meletakkan nilai kesedaran kendiri itu yang paling penting, Doktor. Alright, okey. Saya beri komen sedikit tentang perkara tersebut, di mana bagi pandangan saya kesihatan kendiri itu boleh dilaksanakan oleh individu tersebut. Contohnya sekarang ini kita ada banyak media sosial, kita boleh gunakan WhatsApp, Facebook, Telegram. Jadi kita dapat maklumat daripada MKN, daripada KKM. Jadi kita perlu lebih, itu dinamakan digital literasi. Itu salah satu digital literasi berkait rapat dengan health information ataupun health literasi tersebut. Jadi perlu ditingkatkan menerusi penggunaan social media yang seperti yang saya katakan tadi itu. Jadi kita boleh letakkan video-video pendek, video-video pendek berkenaan dengan macam contohnya RTM tadi ada buat laga tubuh badan semua itu kan. Jadi video-video pendek tersebut boleh dilaksanakan dan kita jangan buat dia satu one off ataupun kita setakat COVID saja. Jadi kita boleh lestarikan dia. Maksudnya kita boleh letakkan dia dalam satu pengkalan data dan kita boleh ambil untuk educate ataupun kita mendidik masyarakat tersebut. Masyarakat sebenarnya perlukan pendidikan dari segi literasi tersebut. Jadi dengan cara begitu kita boleh letakkan infografik yang ringkas, padat dan informatif supaya mereka faham. Terutamanya dalam bahasa-bahasa tempatan. Contohnya di Sabah kita lihat kebanyakan mereka tidak faham bahasa Melayu, ya. Mereka faham bahasa dialek sendiri, kan, seperti bahasa Bajau, Murut, Kadazan dan sebagainya. Jadi perlu diadakan something yang ada tentang local content tu sendiri. Jadi local content tu perlu di-develop. Malangnya local content tu
Kurang, sangat kurang. Itu dinamakan digital poverty. Kita bukan saja ada kemiskinan ekonomi, kita ada kemiskinan digital dan kemiskinan informasi. Jadi perkara tersebut perlulah ditangani dengan segera dengan bantuan SKMM. Ya, sebagai pentingnya SKMM menyebarkan maklumat yang boleh kita approach ataupun kita sebarkan kepada masyarakat lokal. Kalau masyarakat lokal dia tak faham maklumat kita, macam mana dia orang nak mempraktiskan kendiri dan sebagainya. Jadi masalahnya sekarang ni mereka tak ada maklumat tersebut. Jadi perlulah diadakan segera. Okey, dan pastinya literasi berkaitan dengan kesihatan rakyat di luar bandar ini akan dapat dipertingkatkan lagi dan kita melihat juga kepada tindakan dan juga program-program yang akan dilaksanakan dari semasa ke semasa. Cabarannya sekarang pandemik COVID-19 dan kita menantikan untuk Belanjawan 2021 mana 75% adalah untuk kesejahteraan rakyat dan juga kebajikan rakyat. Mungkin di situ akan terisi untuk kita menambahkan lagi dan juga meningkatkan literasi dalam kalangan masyarakat di luar bandar khususnya dan juga masyarakat keseluruhannya. Okey, baik. Satu perkongsian yang baik juga, terima kasih diucapkan kepada Profesor Madya Teknologi Dr. Syamsul Ari Arifin, Profesor Madya Jabatan Komputeran Fakulti Seni, Komputeran dan Industri Kreatif UPSI kerana bersama dengan kami. InsyaAllah kita doakan yang terbaik untuk pembentangan Belanjawan 2021 khususnya menangani masalah yang berkaitan dengan nadi denjun rakyat dan juga masalah-masalah rakyat. Baik, kita akan ke cerita